Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Berita Pagi, saya Nurul Alis. Kita mulakan dengan perkembangan kes COVID-19. Sebanyak 135 kes telah pulih dan dibenarkan discharge semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya sebanyak 3,102 kes, iaitu 58.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Lebih positif, kes baharu yang tercatat hanya 54 kes berbanding 69 hari sebelumnya, menjadikan jumlah kumulatif kes positif di Malaysia sebanyak 5,305 kes. Jumlah kematian bertambah 2 kes menjadikan kumulatif 88 kes, iaitu 1.66% daripada jumlah keseluruhan kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 2,115 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Sehingga kini seramai 49 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 26 kes memerlukan bantuan pernafasan. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya jangan merasa lega meskipun jumlah kes positif baharu rendah sejak semalam. Tidak seperti sebelum ini yang majoritinya lebih 100. Dalam sidang media yang sama, Datuk Dr. Nur Hisham mengesahkan kehadiran 8 pakar perunding perubatan dari China yang tiba di Malaysia bagi membantu menangani pandemik COVID-19 di negara ini. Jelasnya pengalaman dan kepakaran mereka ketika menangani pandemik di Hubei dapat dikongsikan supaya KKM berupaya meningkatkan perkhidmatan termasuk kajian mengenai COVID-19. Kita dah ada teleconferencing dengan mereka, tetapi mungkin ada banyak lagi isu yang kita kena lihat. Antara mereka ialah 8 orang ialah daripada National Health Commissions of China, daripada Guangzhou Province. Dan antara mereka, kepakaran mereka ialah intensivist dan pakar infectious diseases dan data analysis dan juga pelbagai kepakaran dari situ. Dalam pada itu, penghantar makanan digalakkan untuk tampil melakukan ujian saringan COVID-19. Datuk Dr. Nur Hisham berkata langkah itu bagi memastikan semua penghantar makanan tidak berisiko dijangkiti wabak berkenaan ataupun menjangkiti individu lain. Jelasnya pihak KKM sedang membincangkan kaedah terbaik termasuk dari segi kos pembayaran. Jadi kita menggalakkan mereka tampil ke depan untuk jalankan persaringan kesihatan sama ada di klinik kesihatan ataupun di klinik swasta. Dan mungkin kita akan menjalankan ujian jugalah kat situ kalau perlulah. Jadi kita akan berbincang dengan kaedah-kaedah terbaik. Yang kalau mereka berdaftar tu tak ada masalah, tapi yang katalah yang tak berdaftar tu, yang tu mungkin mereka kena lihat pada kepentingan kesihatan mereka lah. Datuk Dr. Nur Hisham turut memaklumkan bahawa KKM belum mempunyai data mengenai penghantar makanan di negara ini yang dijangkiti wabak COVID-19. Terdahulu, media melaporkan wujud kes penghantar makanan disahkan positif COVID-19 sehingga menjangkiti pelanggannya di luar negara. Teruskanlah cekal, kuat dan bersemangat. Yakinlah kita akan dapat atasi dugaan ini bersama-sama. Stay at home, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti. Stay at home, kita mesti menang. Pastikan penjarakan sosial, kita pasti menang. Break the chain, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Thailand, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Pada hal lainnya, kita mesti menang. Kita duduk rumah, kita mesti menang. Putuskan rangkaian COVID-19, kita mesti menang. Break the chain, dan kita mesti menang. Rakyat Malaysia, patuhilah PKP. Kita mesti menang. Patuhilah setiap arahan daripada pihak kerajaan. Tinggal di rumah, putuskan rantaian, kita mesti menang.
Dalam perkembangan mengenai Perintah Kawalan Pergerakan, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sudah maklum mengenai laporan beberapa orang kenamaan VIP, termasuklah yang ada jawatan dalam kerajaan melanggar PKP. Beliau difahamkan sudah ada laporan polis dibuat berkaitan kumpulan VIP yang didakwa melanggar perintah berkenaan. Tiada siapa yang boleh mengatasi undang-undang. Itu asasnya. Jadi saya difahamkan sudah ada laporan-laporan polis yang telah pun dilakukan. Jadi oleh itu kita serahkanlah kepada pihak polis untuk meneruskan tindakan. Beliau meminta orang ramai agar terus patuhi PKP ke arah sifa kes positif COVID-19 untuk membolehkan PKP ditamatkan. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan menegaskan sesiapa sahaja termasuklah menteri dan timbalan menteri tidak terlepas daripada dikenakan sebarang tindakan undang-undang sekiranya sengaja melanggar PKP. Dia tengok bergantung kepada kes lah. Kalau sengaja buat tu, semua orang tertakluk pada undang-undang. Termasuk menteri apa semua pun tidak ada imuniti terhadap undang-undang ni. Jadi kalau dikatakan sengaja dan ianya terang-terang melanggar SOP itu, terpulang kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan. Beliau ditemui pemberita ketika menghadiri mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN peringkat Kelantan yang dipengerusikan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob di Kompleks Kota Darul Naim di Kota Baru. Saudara, pergerakan rentas negeri menggunakan penerbangan domestik hanya dibenarkan untuk hal berkaitan kecemasan seperti kematian ahli keluarga atau berkaitan isu kesihatan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia perlu mendapatkan surat kebenaran daripada Balai Polis berdekatan. Sebab pergerakan interstate tidak dibenarkan, malah di bawah Akta 342 adalah menjadi kesalahan kalau mereka bergerak lebih daripada 10 km. Jadi saya harap mereka yang ingin pulang melalui pesawat jumpa dengan pihak polis, dapatkan kebenaran dan barulah mereka tempah tiket dan sebagainya. Saya tak mahu nanti ada yang terus tempah tiket belum dapat kebenaran pihak polis, bila sampai ke airport mereka tidak dibenarkan untuk menaiki pesawat dan sebagainya. Jelasnya, tiada penerbangan dibenarkan keluar ke mana-mana destinasi di Semenanjung melalui KLIA. Bagaimanapun, penerbangan domestik masih dibenarkan di lapangan terbang antarabangsa Sultan Abdul Aziz Shah, Subang melalui perkhidmatan Firefly. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan syarikat penerbangan hanya dibenarkan beroperasi apabila mendapat kebenaran daripada kerajaan. Beliau mengulas mengenai tindakan syarikat penerbangan yang sudah mula mengiklankan penjualan tiket penerbangan selepas hari terakhir PKP tahap 3 28 April ini. Walaupun mereka jual, tapi dari segi operasi mereka akan ditentukan oleh kerajaan. Kalau PKP ini tamat sekalipun, seperti saya dah sebutkan bahawa ada SOP tertentu yang akan kita perkenakan. Bukan maknanya bila bila PKP tamat, katakan 28 bulan tamat, contohlah, saya pun tak tahu sama ada nak sambung atau tidak, kita tidak tahu lagi. Katakan tamat, bukan maknanya besok terus boleh bebas seperti hari-hari biasa sebelumnya. Mesti ada lagi SOP tertentu yang akan diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Jadi kalau syarikat ini dah mula nak jual, kalau sampai tarikh itu pihak kerajaan tidak membenarkan, maka kita tidak akan membenarkan. Ya. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga mengesahkan tiada lagi kumpulan besar rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura pulang ke tanah air secara serentak. Beliau berkata seperti yang telah dipersetujui bersama antara Malaysia dan Singapura, majikan ataupun kerajaan Singapura menanggung kebajikan rakyat Malaysia di sana. Satu hari lebih kurang 200 saja mereka yang pulang daripada Singapura ke Johor Bahru, ke Malaysia melalui Johor Bahru. Dan setakat ini
semua mereka yang pulang di kuarantin secara wajib di Singapura, di Johor Bahru. Mereka di kuarantin juga, ditempatkan di hotel-hotel dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai nasib rakyat Malaysia di Singapura susulan situasi COVID-19 yang membimbangkan di negara itu. Semalam dilaporkan seramai 11 rakyat Malaysia antara 623 kes baharu COVID-19 di Singapura. Namun begitu, katanya kerajaan juga mempunyai perancangan awal jika rakyat Malaysia ingin pulang. Justru beliau berkata kemasukan rakyat Malaysia dari Singapura melalui tambak Johor akan dibuat secara berperingkat dan bukannya serentak. Tetapi untuk akan datang, kita tidak tahu. Pekerja kita ramai di Singapura. Jadi kita telah pun, seperti saya sebutkan, Menteri Sumber Manusia kita telah pun berbincang dengan Menteri Sumber Manusia di Singapura. Supaya kalau ada kemasukan, kita akan buat secara berperingkat-peringkat. Tidak boleh balik serentak. Kalau ada 1,000, tak boleh balik serentak. Mungkin 200-300 satu hari. Supaya kita boleh manage rakyat kita yang balik merentasi sempadan Tambak Johor ini. 8 rakyat Thailand yang terkandas di negara ini dibenarkan pulang ke negara mereka melalui Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Berapit, Pengkalan Hulu, Perak. Bagaimanapun, baki 12 lagi rakyatnya tidak dibenarkan pulang setelah gagal mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh Kerajaan Thailand dan Malaysia. Ketua Polis Daerah Pengkalan Hulu DSP Zulkifli Ibrahim berkata kesemua mereka yang berusia 25 hingga 46 tahun terdiri daripada 6 wanita dan 2 lelaki dibenarkan pulang setelah mendapat kelulusan daripada Konsulat Jenderal Thailand di Pulau Pinang. Beliau memaklumkannya di Kompleks ICQS Bukit Berapit, Pengkalan Hulu, Perak. Katanya proses penghantaran yang bermula hari ini akan dijalankan secara berperingkat sehingga 30 April. Saudara, jika sebelum ini Universiti Islam Antarabangsa mencipta prototipe robot MediBot untuk kegunaan barisan hadapan, terbaru Hospital Chancellor Tuanku Muhriz HCTM Universiti Kebangsaan Malaysia turut bakal menggunakan robot bagi mengurangkan pendedahan petugas barisan hadapan kesihatan dalam memberikan khidmat kepada pesakit COVID-19. Prototipe robot yang dibangunkan dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia UTM dan DF Automation and Robotics Sdn Bhd diberi nama jolokan MCK-19 atau Key Innovation Assisting Healthcare atau KIA. Pengarah HCTM, Profesor Datuk Dr. Hanafiah Haruna Rashid menjelaskan, robot KIA merupakan inspirasi daripada ucapan Perdana Menteri baru-baru ini yang menggunakan sistem automasi mengedarkan sajian makanan kepada pesakit kategori 1 dan 2 yang dikuarantin. Percubaan klinikal terhadap keupayaan robot ini juga akan dilakukan dalam masa terdekat. Yang paling mudah disediakan iaitu robot yang berbentuk delivery robot, ya, menghantar laundry, menghantar ubat, menghantar makanan. Tetapi kita ada dalam perancangan untuk membuat robot-robot lain, umpamanya robot-robot monitoring, ya, yang boleh mengambil suhu badan, mengambil tekanan darah, membuat ECG dan sebagainya. Robot-robot yang boleh berinteraksi, ya, menggantikan face to face interaction antara petugas kita dengan pesakit, iaitu boleh dengan cara berinteraksi jarak jauh. Menurut Pegawai Perubatan HCTM, Dr. Emir Mustaqim Zulkarnain, robot ini dapat membantu mengurangkan risiko kebolehjangkitan secara terus antara doktor dan jururawat dengan pesakit COVID-19. Tujuan robot ni adalah untuk mengurangkan interaksi staf-staf kami dengan pesakit-pesakit yang positif COVID. Projek yang mendapat sokongan beberapa kementerian termasuk Kementerian Kesihatan itu dibangunkan dengan kos RM200,000 setiap unit. Prihatin dengan tahap keselamatan kesihatan penghantaran makanan dan kelompok belia B40 Persatuan Belia Dinamik Barat akan mengedar mobilisasi kit cegah COVID-19 MBKCC-19. Menurut penyelaras program MBKCC-19, Ahmad Farhan Hazard, kit tersebut akan diagih di sekitar ibu negara Selangor, Negeri Sembilan, Johor dan Kelantan.
driver pengantar makanan ni kita serahkan kepada mereka lah kini. Sebab dia orang ni antara orang yang berdepan. Betul. Dengan kita sebagai pelanggan, mereka lah orang yang akan bergerak mengantar kan. Mobilisasi kit cegah COVID-19 MBKCC-19 mengandungi peralatan sanitasi dan kebersihan, antaranya cecair pembasmi tangan, penutup hidung dan mulut dan tisu basah. Ahmad Farhan menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Tahap kesedaran psikologi keselamatan mampu mempengaruhi pematuhan masyarakat terhadap PKP. Menurut pensyarah kanan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Muhammad Azmi Muhammad Nizah, situasi itu melibatkan persepsi individu dan tindak balas terhadap kemungkinan risiko daripada realiti kehidupan yang dihadapi. Psikologi keselamatan ia adalah kombinasi antara dua iaitu proses kognitif dan juga behavior ataupun kelakuan terhadap isu-isu keselamatan. Makanya dalam konteks psikologi keselamatan ini kita harus faham bahawa ada perkara-perkara yang menjadi ukuran. Dan perkara keselamatan yang menjadi ukuran ialah realiti dan juga perasaan. Jelas beliau, peningkatan statistik individu ingkar PKP meski kerajaan mengenakan tindakan lebih tegas menunjukkan kesedaran psikologi keselamatan di negara ini masih berada pada tahap rendah. Dr. Muhammad Azmin mengulas susulan terdapat pihak yang bangga kerana ingkar PKP dan dapat mengaburi mata pihak berkuasa dengan berkongsi bersama warga maya di laman sosial. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP memberi kesan kepada kedudukan keuangan syarikat air. Ia disebabkan pengurangan permintaan bekalan air oleh sektor industri, komersial dan penghilangan dianggarkan berjumlah 60%. Menurut Presiden Persatuan Air Malaysia dan Fellow Akademi Sains Malaysia, Dato' Insinyur Abdul Kadir Muhammad Din, ramai yang mencadangkan agar diberi diskaun untuk bil utiliti air dan Indah Water. Beliau menjelaskan sektor operator air ini tidak sama seperti operator lain yang memberi diskaun semasa tempoh PKP ini. Dalam segi penjanaan kewangan oleh kerana ada PKP ini, saya rasa dia punya collection rate adalah kurang. Saya ambil contoh di Indah Water, collection rate dia menurun sebanyak mungkin 50%. Kalau dia collect 600 juta, dia dapat collect 300 juta. Di mana itu amatlah ketara dan sangat kritikal. Begitu juga dengan operator air, ada juga yang meminta diskaun, saya rasa tak boleh dapat diskaun kerana kos yang mereka kenakan sekarang ini adalah rendah dan bukanlah the true cost of water untuk kita bagikan. Beliau menyatakannya ketika menjadi tetamu program Bicara Naratif di TV1. Sementara itu, menurut Dato' Insinyur Abdul Kadir Muhammad Din, dos klorin dinaikkan dari 0.2 kepada 0.5 mengikut piawaian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Justru air yang dibekalkan kepada pengguna juga adalah selamat daripada virus-virus tertentu dengan dos klorin yang telah ditetapkan. Beliau juga turut berkata bahawa pihak kementerian melalui SPAN akan memantau bekalan air secara berterusan sepanjang tempoh PKP dan mengambil langkah perlu bagi memastikan operasi berterusan. Kerajaan Negeri Selangor telah mengenal pasti 77 pusat pengumpulan terdiri daripada 10 dewan di bawah pengurusan pihak berkuasa tempatan PBT dan 67 restoran yang akan menyediakan juadah Ramadan di seluruh Selangor yang akan beroperasi melalui dua platform e-dagang khas sempena Ramadan iaitu Grab Selangor dan platform Selangor Plats. Menerusi satu kenyataan media, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menjelaskan juadah akan dihantar oleh rakan penghantar seperti Grab, Bungkusit, Mr. Speedy, Zepto Express dan Mat Dispatch. Kesemua pusat ini akan mematuhi SOP, penjarakan sosial dan amalan kebersihan yang ketat. Sementara peniaga akan dipastikan mendapat suntikan pelalian typhoid seperti yang digariskan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM dan PBT. Kerajaan negeri ingin menegaskan bahawa konsep e-kitchen ini hanya berfungsi sebagai pusat pengumpulan sahaja. Tiada sebarang aktiviti memasak akan dibuat di pusat tersebut dan tiada sebarang bentuk pembelian secara walk-in.
bagi menggalakkan lagi penyertaan peniaga ke dalam program ini dan meringankan beban kewangan mereka. Kerajaan negeri juga berbesar hati untuk menawarkan pembiayaan mudah tanpa faedah kepada para peniaga kecil yang layak dengan pembiayaan sebanyak RM3,000 hingga RM5,000 melalui Hijrah Selangor. Selain itu, kerajaan negeri turut menyediakan insentif digitalisasi sebanyak RM600,000 bagi menggalakkan para peniaga menyertai program ini. Sebuah pertubuhan badan bukan kerajaan NGO mengambil inisiatif membantu penduduk miskin di kawasan padat daerah Rohingya, Rio de Janeiro menjalani ujian COVID-19 secara percuma dengan harapan memerangi dan cuba memastikan penularan pandemik mampu dikawal. Dalam pada itu, di United Kingdom, jumlah kematian akibat COVID-19 telah mencecah 888 sehari, menjadikan jumlah kumulatif kematian sebanyak 15,464 orang. Perkara ini diumumkan Setiausaha Negara untuk Perumahan, Komuniti dan Kerajaan Tempatan, Robert Jenrick. Selepas melakukan pelayaran selama 14 hari, akhirnya kapal pengangkut Perancis tiba di Pelabuhan Pointe-à-Pitre, Guadeloupe membawa bersama bekalan-bekalan bantuan perubatan termasuk 1 juta topeng muka dan ratusan liter gel hidroalkoholik. Walaupun kawasan West Indies masih rendah dari segi rekod penularan, namun disebabkan struktur kesihatan lemah, pihak Perancis membuat persiapan awal bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Di Istanbul, Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan bersama menteri-menteri kanannya mengadakan penerbangan meninjau kawasan pembinaan 2 hospital baru khas untuk menangani pandemik COVID-19. Ankara mengumumkan hospital yang berkapasiti 1,000 katil di tempat masing-masing di kawasan Eropah dan satu lagi di kawasan Timur Asia, Istanbul. Dan ini pula satu keunikan di Venice. Jika di kawasan lain pengangkutan seperti motosikal digunakan untuk membuat penghantaran, tapi di kota bersejarah Venice, ketika pandemik COVID-19 menghadkan pergerakan masyarakat, gondola digunakan NGO Row Venice untuk menghantar sumbangan makanan kepada warga tua dan yang tidak berkemampuan. Kita beralih ke berita sukan. Litar antarabangsa Sepang SIC menyusun strategi untuk menjana pendapatan susulan penularan wabak COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Pegawai Eksekutif CEO SIC Azhan Shafriman Hanif mengakui pandemik COVID-19 dan penguatkuasaan PKP memberi impak besar ke atas pendapatan SIC sejak beberapa bulan lepas. SIC kini mencari jalan untuk menjana pendapatan tambahan dalam masa sukar bagi menampung kos operasi. Salah satu daripadanya adalah jalinan kerjasama dengan rakan kongsi untuk menganjurkan perlumbaan sukan bermotor secara maya. Menurut Azhan, SIC memutuskan tiada pemotongan gaji atau pemberhentian pekerja dengan beberapa langkah perbelanjaan berhemat. Azhan Shafriman berkata SIC juga sedang meneliti beberapa langkah yang boleh diambil termasuk menganjurkan sukan pemotoran tanpa penonton atau dianjurkan dalam skala kecil jika kerajaan memutuskan tiada perhimpunan dilakukan dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, Azhan Shafriman turut berkata SIC akan menyelaras dana yang disalurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS kepada pelumba motor 2 negara Hafiz Shahrin Abdullah untuk menampung kos perbelanjaan semasa menyertai perlumbaan musim ini. Beliau berkata lembaga pengarah SIC akan mengadakan mesyuarat tidak lama lagi bagi membincangkan mengenai pengagihan dana kepada pelumba kelahiran Selangor itu.
Baru-baru ini KBS mengumumkan bahawa mereka telah meluluskan dana keuangan untuk membantu Hafiz Syahrin meneruskan kerjayanya dalam sukan permotoran. Persatuan Permotoran Malaysia MAM tidak ketinggalan untuk mengiktiraf sukan pemotoran elektronik e-motorsports menerusi kejohanan MAM Lockdown Virtual. Presiden MAM Tan Sri Muzani Mahathir menyatakan pemenang pada aksi final esok juga berpeluang menjadi pelumba secara profesional sebenar. Memang e-motorsports ialah satu pentas dunia yang sekarang menjadi sangat popular. Gunakan platform sama ada race room, sama ada PlayStation dan sebagainya. Ia akan mendapatkan lebih ramai dapat melibatkan diri tanpa mengambil kira umur atau lelaki atau perempuan dan sebagainya. Semua boleh melibatkan diri untuk kita mencungkil bakat-bakat baru. Dan insya-Allah daripada virtual racing kita akan dapat tengok kalau pelumba ini dapat menukar daripada virtual ke reality. Secara keseluruhan, kejohanan berkenaan menerima sambutan yang amat menggalakkan dengan pembabitan 210 orang pelumba pada peringkat kelayakan yang diadakan selama 4 hari. Daripada jumlah tersebut, MAM memilih 48 pelumba yang layak untuk bertanding dalam 4 pusingan keseluruhan yang dibahagikan kepada 2 kategori, elite dan novice. Aksi final akan bermula pada 11.30 hari ini dan penamat dijangka sekitar pukul 2 petang. Kejohanan ini menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan RM2,000. Kejohanan MAM Lockdown Virtual merupakan satu inisiatif untuk menyokong saranan kerajaan supaya rakyat duduk di rumah. Dengan program semua ini, MAM berharap minat terhadap sukan pemotoran dapat dipupuk terutamanya kepada generasi baru. Saudara, laporan itu mengakhiri berita pagi untuk hari ini. Layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi RTM Mobile secara percuma di Google Play atau App Store. Kami juga boleh ditonton menerusi My Freeview 123. Selaras dengan perintah kawalan pergerakan, just stay at home, duduk di rumah dan jangan keluar ya. Terima kasih kerana setia bersama kami di RTM. Saya Nur Alis mengucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera.